kita mula dengan Al-Quran insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita meneruskan kuliah harian kita. Kita tak dapat buat pagi tadi, ada perjumpaan dengan beberapa orang, dan alhamdulillah kita dapat buat pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan dan hidayah. Mari sama-sama kita memulakan dengan kita mengucap dua kalimah syahadah, memperbaharui iman kita, memperbaharui janji kita, syahadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah SWT telah membeli daripada orang-orang yang beriman jiwa mereka, harta mereka, dan membayarnya, digantikannya dengan syurga. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh dan dibunuh. Itulah janji yang benar yang disebut dalam kitab Taurat, Injil dan Quran. Sesiapa yang menunai, siapakah lagi yang benar janjinya daripada Allah? Siapakah lagi yang benar, lebih benar janjinya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka bergembiralah, fastabshiru, maka bergembiralah kamu, bibai'ikumullah, dengan janji Allah itu, dan demikian itulah kemenangan yang besar. Alhamdulillah, kita sambung tajuk kita Tadhiyah pada hari ini untuk sama-sama kita melihat tentang bagaimana apabila kita ambil Islam, kita nak duduk di dalam jalan Islam, terutamanya di jalan Taifah Mansurah, jalan yang mana digambarkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman.
kita akan berada dalam golongan yang minoriti. Ni belum lagi. Belum lagi kita rasa minoriti. Mungkin hari ini kita rasa keluarga kita, kawan-kawan kita, mungkin ada yang meninggalkan kita, mungkin boikot kita, mungkin kutuk kita, hina kita, cela kita. Mungkin akan sampai peringkat satu ketika jiran-jiran kita pun boikot kita. Mungkin akan sampai satu ketika pula mungkin anak-anak kita boikot kita, mak ayah kita boikot kita. Mungkin sampai peringkat kita berhadapan dengan keadaan di mana kita seorang-seorang aja berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana di akhir zaman itu kita akan berada dalam keadaan yang gharib. Gharib ni dagang, ganjil, asing. Bagaimana Islam itu akan menjadi dagang, ganjil dan asing. Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Maka Islam bermulalah Islam itu dalam keadaan dagang, ganjil, asing. Kemudian Islam itu akan kembali dagang, ganjil, asing semula. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah mereka yang dagang, ganjil dan asing itu. Maka ditanya oleh sahabat, "Wa man ghuraba ya Rasulullah?" Siapakah yang ghuraba itu? Siapa yang dagang, ganjil, asing itu? Siapa yang seorang-seorang tu? Siapa orang yang kena boikot tu? Siapa orang minoriti tu? Siapakah orang yang tidak popular? Maka digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang allazina yaslihun idza fasadan nas. Merekalah orang-orang yang mengislah diri mereka, memperbaiki diri mereka. Itu sifat dia. Ketika mana manusia lain rosak, manusia lain ikut arus, manusia lain ikut arus, apa yang ada di dalam masyarakat dia ikut aja. Dia tak fikir, dia tak ikut jalan yang benar. Maka Nabi kata fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang diboikot tadi, yang asing, yang minoriti, iaitu orang yang berpegang dengan Al-Quran, orang yang berpegang dengan hadis Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang dengan jalan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pada hari ini kita nak merasakan bersempena dengan Zulhijjah, bulan haji. Bulan haji ini kita ingin memperbaharui, mentajdidkan syahadah kita bersama-sama dengan kita mentajdidkan kita perasaan kita untuk berkorban pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud berkorban? Korban ni maknanya kita memberi sesuatu yang ada pada kita pada jalan Allah. Kita memberi sesuatu yang ada pada kita, mungkin perkara itu berupa harta benda, infak. Mungkin juga berupa masa kita, kehidupan kita. Mungkin juga merupakan jiwa kita. Jadi semua yang ada dalam diri kita itu kita korbankan untuk berada di atas jalan yang penuh dengan ranjau dan duri ini. Jadi sebab itulah dalam ayat tadi saya membacakan kepada tuan-tuan dan puan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah membeli orang beriman. Dan innallaha ashtara minal mu'minin, orang-orang yang beriman itu telah dibeli oleh Allah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang yang beriman anfusahum wa amwalahum, iaitu diri mereka, jiwa mereka. Ni jiwa kita ni. Jiwa kita ni kalau boleh nak bersama dengan orang ramai, kalau boleh nak bermewah-mewah, bersenang-senang, kalau boleh jiwa kita ni nak santai-santai macam dulu-dulu, kalau boleh jiwa kita nak buat macam-macam yang ada orang lain buat, kita tak boleh buat hari ni. Maka Allah kata Allah dah beli dah jiwa orang beriman, wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, Allah beli dengan syurga. Jadi sini kita lihat, inilah merupakan ujian kita, dan di sinilah maka Allah gambarkan kepada kita bagaimana kita hendaklah memerhatikan seluruh hidup kita, bahawa itulah dia merupakan perkara yang kita nak buat, iaitu korban, berjuang dan berkorban. Dan Allah berfirman dalam suratul Baqarah, wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia itu ada yang mengorbankan dirinya, untuk mendapatkan redha Allah, untuk mencari redha Allah, dikorbankan diri dia. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha
amardatillah. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah amat penyantun. Jadi kita tengok di samping Allah SWT memberikan kepada kita perintah supaya kita berkorban, tetapi pada masa yang sama Allah juga memberikan kepada kita ketenangan. Sebab tu kita nak kena cek amalan kita. Amalan kita hari ini, segala yang kita lakukan adalah merupakan jalan untuk mendekati Allah. Semua yang kita lakukan, apa dia? Makan, minum, exercise, riadah, itu semua jalan. Begitu juga kita bersaudara, berkawan-kawan, bekerja, belajar, berkeluarga, semua yang kita lakukan itu adalah merupakan jalan at-tariq, at-tariq ilallah, jalan untuk mendekati Allah. Itulah disebut ubudiyah. Maka untuk kita memastikan itu benar-benar tariq ilallah, maka 3 perkara mesti berlaku pada kita. 3 perkara mesti berlaku pada kita bila kita hidup. Bukan sahaja bila kita sembahyang, bila kita hidup. Makan, minum, makan buah rambutan, makan coklat, apa sahaja lah yang sedap-sedap tu walaupun sedap, kita nak rasa tu tariq ilallah. At-tariq ilallah, itu jalan untuk dekat Allah. Jadi kita memakan dah tanpa kita berlebih-lebihan. Contoh, kita makan dengan sunnah, baca bismillah, kita ikut sunnah, dan kemudian begitu juga dengan perkara yang lain. Semua. Maka itu adalah at-tariq ilallah. Dan bila kita rasa itu sebagai at-tariq ilallah, maknanya semua yang kita lakukan, termasuklah perasaan kita. Kita rasa apa ini? Kita rasa seronok. Seronok sebab kita bersama Allah. Seronok sebab kita ubudiyah pada Allah, kita beribadah pada Allah. Seronok sebab kita rasa semakin dekat dengan kebaikan, at-taqwa. Seronok. Walaupun kita seorang-seorang, kita seronok. Seronok. Seronok sebab kita dapat berjaya beramal, melakukan amalan-amalan tertentu. Jadi sini kita lihat bagaimana bila kita berjalan menuju kepada Allah, 3 perkara mesti ada minima. Ini inti lah. Kalau kari pap yang sedap ni, inti dia dalam tu. Kalau dalam tak sedap, luar tak sedap. Luar dia fluffy macam mana pun, dia tepung dia tetap tak sedap kalau dalam tak sedap. Dalam sedap, tepungnya keras pun orang makan dalam dia. Inti dia. Apa inti pada at-tariq ilallah? Jalan menuju kepada Allah ni, inti dia pertama, dia sentiasa mengikhlaskan hati dia dan meningkatkan ikhlas. Jadi nombor 1 inti dia buat kerana Allah je. Kerana Allah. Maka bila dia buat kerana Allah, maka pada ketika itu dia akan diberi kekuatan, ada barakah. Walaupun susah yang dibuat, payah yang dibuat tu, tapi ikhlas. Ya Allah, aku duduk macam gini seorang-seorang, beramal, baca Quran, berzikir. Aku duduk seorang-seorang, tidak bersama dengan orang yang jahat-jahat, yang tak soleh. Aku tahan diri aku. Ya Allah, aku buat ikhlas kerana Engkau. Kita ikhlas kerana Allah. Nombor 1, setiap yang kita lakukan mesti ada ikhlas. Apa maksud ikhlas? Itu dia yang Allah sebut. Wa minan nas si masyri wa minan nasi man yashri nafsahu batigha amardatillah. Ini nama Allah gambarkan siapa dia ikhlas ni. Orang yang hidup dia itu mengorbankan diri dia untuk mendapat mardatillah, itu ikhlas. Maknanya kita buat sesuatu tu kita yakin tu ikhlas. Itu nombor 1. Dan ikhlas ni akan membawa kekuatan. Apa kekuatan dia? Amal barakah. Apa maksud barakah? Amal berkembang. Amal berkembang. Jadi bila kita berkorban saja, bila kita melakukan amal dengan ikhlas, amal akan berkembang. Berkembang, bertambah. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kata, kenapalah saya ni semayang berasa berat aja, beban semayang, rasa berat semayang. Sebenarnya nombor 1, ikhlas tu tak ada lagi. Ikhlas tak lahir lagi. Kita buat tu kerana terpaksa. Kita buat tu kerana malu kat orang. Kita buat tu kerana nak dapat sanjungan orang. Bila ramai-ramai kita buat seronok. Bila seorang-seorang duduk dalam bilik seorang-seorang nak sembahyang, kita rasa tak seronok. Kita rasa lebih kurang je lah, cukup lah. Baca Quran lebih kurang je lah. Depan orang ramai baca dengan taranumnya, taranum
Macam-macam bacaan dia baca. Kan, sedap, orang semua puji dia. Tapi bila seorang-seorang dalam bilik nak baca, baca lebih kurang. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Tidak betul-betul mencari redha Allah. Dan kemudian jadi bila kita ikhlas, dia akan berkembang. Jadi kita akan gembira lah, tenang. Ikhlas ni membawa ketenangan. Sebab kita ikhlas, membawa ketenangan kepada kita. Ini nombor satu. Nombor dua ialah apabila kita beramal, kita kita melalui kehidupan kita hari ni kan. Ada orang kan tanya dengan saya, macam mana Ustaz, sekarang ni saya ni ramai semua orang dah boycott saya. Kenapa? Sebab saya tak ikut arus, tak sama dengan orang. Orang lain ambil suntikan sebagainya, saya tak ambil. Bagi mereka yang dah ambil suntikan di dalam ni, tak apa, ambil lah. InsyaAllah ada demi ikhtiar untuk kita nak buang suntikan. InsyaAllah ada ikhtiar. Tapi nak sebut kat sini, kita tak nak ambil katakan. Maka itu contoh. Yang lain-lain pun sama. Orang lain buat parti, buat macam-macam. Kalau kahwin tu ada bersanding-sanding macam-macam, kita tak buat seperti itu. Tak ikut arus. Maka orang pun boikot kita, tinggalkan kita, kutuk kita, hina kita, cela kita. Masa inilah kita kena tahan sabar. Tahan sabar. So macam mana sabar, macam mana kita nak sabar ni? Kita ikhlas pada Allah. Yang kedua, kita berlaku benar dengan Allah. Yang kedua, as-siddiq. As-siddiq ini berlaku benar. Maknanya bila berlaku benar, dekat mana benar ni tadi? Siddiq kat mana? Siddiq dalam hati kita. Hati kita dengan Allah sentiasa lurus, telus. Kita bersifat telus dengan Allah, lurus. Kita tidak ada nak luar lain, dalam lain. Luar nampak alim, luar nampak warak, luar nampak baik, tapi dalam rupa-rupanya terputus dengan Allah. Sebab itulah kita bincang dalam Zoom yang lepas kan, kita kata apa? Amalan hati lebih penting daripada amalan zahir. Walaupun melaksanakan, menyempurnakan kedua-dua amalan itu adalah penting. Maknanya merupakan perkara yang dituntut oleh Allah. Allah menuntut kita menyempurnakan amal hati dan amal zahir. Amal hati, sembahyang, Allahu Akbar. Amal zahir, sembahyang, Allahu Akbar. Amal hati, khusyuk. Allah menuntut. Tapi antara dua tu, amal hati lebih penting. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat apa yang ada pada lahir kamu, luar kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah melihat, bahkan Allah melihat apa yang ada dalam hati kamu ni. Sebab tu bila kita kata kita tarik ila Allah, kita menuju kepada Allah itu, maka hendaklah kita rasa kita berlaku benar. Apa maksud berlaku benar? Kita menghadap kepada Allah dengan penuh ketundukan, kerendahan hati. Kita telus, ya Allah, apa yang ada dalam hati kita, satu je niat kita nak dapat redha Allah, nak dekat Allah, takarub dengan Allah, nak dapat redha Allah. Kemudian bila kita menghimpunkan siddiq dan ikhlas, amal akan menjadi lebih barakah lagi. Lebih barakah. Lebih barakah lagi. Ini adalah kekuatan. Ini kekuatan. Bila ikhlas berhimpun dengan siddiq benar, lurus, dia akan jadi lebih besar. Maknanya lebih tenang lagi, lebih hebat. Lebih hebat. Jadi dia akan berkembang cepat. Saya perhatikan di kalangan tuan-tuan perempuan, ada yang bertanya soalan-soalan yang saya rasakan cukup luar biasa. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Kerana tuan-tuan perempuan kita baru berkenalan mungkin berapa bulan agaknya. Mungkin ada yang setahun lebih. Sejak PKP lah kan. Saya mula ni sejak PKP lah. Bila dah tak boleh ceramah kat masjid, kita ceramah kat dalam handphone ni kan. Macam itu. Jadi mulalah orang kenal. Mula tuan-tuan kita bertemu lah di alam maya, virtual live. Bukan jumpa betul pun. Semua nak jumpa. Bila lah ustaz datang. Bila lah ustaz datang. Tapi tak jumpa-jumpa lagi. InsyaAllah satu hari jumpa. Tapi apabila tuan-tuan mengikuti, sebahagian dari tuan-tuan benar-benar mengikuti, menghayati, saya dapati peningkatan soalan yang ditanya oleh sahabat-sahabat kita dalam yang sama-sama kita ni, ada yang luar biasa. Baru amal sikit saja, tetapi dah dapat
Saya panggil karamah lah, karamah. Saya panggil kemuliaan yang Allah beri. Kan? Ada di kalangan kita yang Allah izin selepas beramal dia menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah lagi, mudah nak buat baik. Selepas beramal dia jadi lebih kuat lagi di kalangan kita kan. Selepas beramal sampai mereka menjadi orang yang ada hidayah, petunjuk. Ada sebagian kita ada kelebihan tertentu, maka kelebihan tu Allah buka lagi sebab barakah. Jadi bila kita beramal, kita mesti ikhlas, mesti ada sidq, benar. Jadi kita proses hati kita. Bila kita proses hati kita nak bertaubat, proses hati kita nak mendekatkan diri dengan Allah tadi dengan benar, dengan ikhlas, Allah memberikan barakah. Teruskan. Jadi yang ketiga ialah apabila kita beramal tarik ilallah, ini mesti ada pada kita tiga. Satu ikhlas, yang kedua sidq, yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah tuma'nina, bersama dengan Allah. Kita merasa tenang bersama. Kerana kalau kita beramal bersama Allah, kita cek nombor satu, nombor dua tadi. Nombor satu, nombor dua kita cek. Kita betulkan balik ikhlas kita. Baik, jadi barulah apabila kita melakukan mendapat tiga perkara ini, inti kepada tarik. Mari kita berzikir ke, kita Quran ke, kita baca apa-apa pun, tarik ilallah ini, maka kita akan dapat rasa ikhlas, meningkat ikhlas. Bukan ikhlas je, meningkat ikhlas. Kemudian lepas tu siddiq, benar, berlaku benar dengan Allah. Dan yang ketiga ialah tuma'nina, kita mesti tenang. Maka sekiranya berlaku yang itu, insya-Allah kita on the right track. Orang kutuk kita, orang hina kita, orang boikot kita, kita rasa tenang bersama Allah. Rasa tenang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bunyi apa? Bunyi air. Bunyi air, ada orang masuk telefon. Telefon saya bunyi air. Macam bunyi air kan, kira-kira kan, air kan. Dia tu bunyi telefon saya. Jadi ada orang nak masuk call tadi, saya tak ambil kan. Kawan-kawan PPIM yang ada kat atas, yang ada kat tingkat 40, dia nak call saya ni. Saya ada masa ada meeting malam. Lepas ni ada sambung meeting malam, dah ada meeting lagi insya-Allah. Tadi dah meeting lah, tambah lagi. Tadi meeting jumpa orang yang terkenal jugalah. Kalau saya sebut mesti kenal, semua kenal lah. Penyanyi hebat tahun 60-an agaknya ke 70-an gitu lah. Dia pun berjuang sama-sama lah, dapat kesedaran, alhamdulillah. Baik, tapi tak payah tanya saya siapa. Kemudian kita lihat di sini, sebab itulah kita lihat bila kita dah mula berkorban, Allah bagi apa? Allah bagi ikhlas meningkat, Allah bagi siddiq meningkat, Allah bagi tuma'ninah meningkat. Kita tenang. Sebab tu kalau kita tak tenang bersama Allah ni kan, kita nak kena cek hati kita, kena ikhlaskan sungguh-sungguh, betulkan siddiq kita. Baik, hari ini saya nak sentuh sikit dalam masa yang ada ringkas ni, iaitu tentang bagaimana asas kepada tadhiyah. Apakah asas kepada tadhiyah? Asas kepada tadhiyah itu ialah al-yaqin. Al-yaqin. Keyakinan diri sebenarnya adalah merupakan asas kepada tadhiyah. Kita nak berkorban ni, kita mesti yakin. Dan keyakinan itulah, al-yaqin itu yang akan mencerminkan saksiah mukmin, yang akan mencerminkan kepribadian muslim yang unggul dan bertakwa kepada Allah. Jadi sebab itulah, dan keyakinan itulah adalah antara kekuatan-kekuatan akidah. Jadi apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, sebab tu bila kita ucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebenarnya kita nak menggilap, nak memperbaharui, memperdalamkan, membersihkan keyakinan kita. Kita nak makin yakin dengan Allah, maka yakin dengan Allah. Kita nak memperkasakan akidah kita. Kita nak memperkasakan akidah. Sebab tu saya mulakan dengan kalimah syahadah. Selalu saya mula supaya kita memperbaharui, memperkasakan.
Dan apakah maksud keyakinan tu? Apa maksud yakin? Al-yakin. Kita tengok. Apa maksud yakin? Yakin ni maksudnya suasana hati. Hati kita. Suasana hati kita yang merasa tenang tanpa sedikit pun keraguan dalam tindak tanduk kita. Kita buat sesuatu, kita berpegang satu, kita berpegang dengan satu pandangan. Pandangan dia apa? Pandangan dia begini. Tetapi pandangan kita tu, pegangan kita tu tak sama dengan arus semasa. Arus semasa ikut Dajjal. Arus semasa ikut majoriti yang sesat. Arus semasa katakan. Maka pandangan kita ni tak sama. Apa maksud al-yakin? Keyakinan. Hati kita rasa tenang. Tidak ada sikit pun ragu-ragu dalam tindakan kita. Itu maksud keyakinan. Jadi kalau kita buat ni masih lagi hati kita rasa tak best lah duduk seorang-seorang ni. Tak best lah tak ikut arus. Contohnya kita nak kena ikut arus, nak ikut semua orang ni. Rasa macam betul ke? Itu maknanya kita masih ada ragu-ragu. Jadi al-yakin, keyakinan itu maknanya hati kita tenang tanpa sikit pun ragu-ragu dengan amal kita, tindakan kita, pegangan kita. Dengan akidah kita pegangan ni. Ini di pandangan saya, ini pegangan kita. Ini kita yakin. Dan yakin itulah adalah merupakan satu ilmu yang dia bukan satu yang boleh kita dapat dengan macam itu saja. Ini maksud yakin. Dan yakin inilah yang kita nak bina. Ini kekuatan akidah. Jadi al-yakin inilah perisai kepada tadhiyah. Yang menjadi perisai kepada tadhiyah, yang menjadi kekuatan perlindungan kepada tadhiyah itulah al-yakin. Yakin. Jadi kalau kita tak yakin, kita takkan boleh berkorban. Tak boleh. Kenapa seseorang tu berkorban sampai sanggup dia melakukan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan orang. Orang biasa buat begini, norma baru dipanggil. Saya tak nak norma baru, saya nak norma lama. Contohlah kan. Norma baru ni apa? Kalau yang baik saya ambil lah, kalau tak baik saya tak nak ambil. Jadi yakin dengan itu. Maka yakin itu akan menjadi perisai kepada tadhiyah tadi, pengorbanan tadi. Ini penting, ini akidah. Dan sebab itulah ilmu yang bertindak sebagai perisai yang tidak dapat ditembus. Tak akan dapat ditembus oleh ragu-ragu, angan-angan, zon. Zonnya apa? Kita rasa sangka-sangka betul ni lebih banyak, positif ni lebih tinggi. Ataupun syak. Dan kita syak ni maknanya ragu-ragu lah, 50-50. Wahan ni pula kita sangka salah, kita rasa kita salah. Orang lain betul, kita salah. Kita sikit betul, lain sama betul, benda salah benar, kita salah. Kita rasa tu wahan. Itu nama wahan. Wahan ni maknanya kita rasa kita ni salah banyak, orang lain betul banyak. Syak ni 50-50, ragu-ragu. Ragu-ragu, 50-50. Aku betul, dia betul, 50-50. Dan zon itu kita rasa kita betul, tapi ada salah, dia betul juga. Kita betul, dia betul, tapi kita ni banyak sikit lah. Macam tu. Jadi al-yakin tak ada langsung. Syak, zon dan waham tidak ada langsung. 100% solid. Dan orang yang solid inilah yang akan sanggup berkorban. Baru dia boleh berkorban. Tak apalah aku duduk seorang-seorang, tak apalah aku kena hantar ke pelosok dunia kan. Diposisikan, dihantarlah posting tempat lain. Dan di dalam akidah Islam, keyakinan ini adalah nur daripada Allah, cahaya Allah. Al-yakin adalah cahaya Allah. Orang yang beriman, apabila dia telah beriman, mempertingkatkan nurnya, mempertingkatkan iman dia, maka nurul yakin, cahaya yakin itu akan dapat dilihat daripada tindakannya. Seorang ulama tersohor, tahu Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, pernah berkata, ini Syekh Junaid Al-Baghdadi ini merupakan rujukan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dia kata? Dia kata keyakinan ialah ketetapan ilmu yang sabit, yang tetap, tidak berubah-ubah dan tidak terombang-ambing, tidak berdolak-dalik dan tidak mudah goyah, tidak goyah di dalam hati. Jadi keyakinan itu apa? Adalah satu ketetapan ilmu, keyakinan pada ilmu yang kita tahu, pandangan pegangan kita, tidak berubah-ubah, tidak terombang-ambing, tidak mudah goyah
tidak berdolak-dalik dalam hati kita. Jadi dalam konteks akidah Islam, maka keyakinan itulah amalan hati yang menunjukkan kesempurnaan iman seorang mukmin. Yang menunjukkan kesempurnaan iman seorang mukmin ialah al-yaqin. Al-yaqin. Jadi kita nak sekarang ni, yang kita nak bina ni, apakah yang menjadi asas kepada tadhiyah, asas kepada amal. Dan amal kita kena berkorban, betul? Bila kita beramal, kita kena berkorban. Masa kita nak sembahyang, ambil tanda kesempurnaan iman. Dan dalam rangka kita untuk mengenal Allah. Mengenal Allah ni, apakah kunci untuk mengenal Allah? Kunci dalam mengenal Allah ialah al-yaqin. Jadi yakin juga kunci mengenal Allah. Maknanya kita melihat pokok, melihat gunung, melihat awan, kan, melihat penciptaan Allah ni, melihat af'al Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, melihat nama-nama Allah, kehebatan zat Allah, melihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kunci kita kenal tadi? Kuncinya, pintu kunci itu, anak kunci itu, al-yaqin. Lagi kuat keyakinan kita, maka lagi kenallah kita kepada Allah. Ini benda yang kadang-kadang kita tak perasan, ya. Jadi Allah SWT kita kenal dia sebagai pencipta, sebagai pentadbir, sebagai Tuhan kita yang memberi rezeki dan sebagainya. Akan bertambah mantap akidah kita, iman kita dengan al-yaqin, dengan keyakinan. Tanpa keyakinan, iman kita mudah taradud. Taradud apa? Berbolak-balik. Berbolak-balik. Jadi yakin ini apa lawan dia? Lawan dia ialah syak atau ragu-ragu. Lawan kepada dia ialah syak, kita ragu, ada keraguan. Sebab tu ayat yang kedua dalam suratul Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang demikian itu pada kitab Al-Quran, dan menjadi sesuatu yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk hidayah kepada orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman, allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman itu ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya tadi. Thumma lam yartabu, kemudian tak ragu-ragu, tidak ada ragu-ragu. Ini al-yaqin. Dan al-yaqin. Jadi akidah kita sebenarnya akan kuat dan apabila kita tidak ada sedikit pun ragu-ragu. Kan? Jadi yakin ini akan membuatkan seorang itu tidak merasa ragu-ragu, malahan rasa tenang. Jadi tanpa ragu-ragu, apa natijah dia? Tama'ninah. Apa dia? Tenang bersama Allah. Jadi kita ini tenang tak bersama Allah. Jadi ketenangan kita berasaskan kepada keyakinan kita kepada Allah. Jadi kalau kita tenang, Alhamdulillah. Maknanya, kan? Jadi apa yang kita nak tenang ni, yang kita pegang ni, yang kita buat ni, tenang tak tenang? Kalau kita buat tu tak tenang aja, kan? Jadi tak yakinlah. Kita buat istikharah, kan, sembahyang. Ada orang masuk Pinang kita, contoh, kan? Masuk Pinang, kata buat istikharah lah. Kenapa? Saya nak masuk Pinang ni, nak masuk Minangkabau ni, buatlah istikharah. Okeylah, insya-Allah. Dia kita pun buat istikharah. Allahu Akbar. Buat istikharah, tak ada mimpi, tak ada apa. Mimpi tak ada. Ada orang jadi mimpi, sikit-sikit mimpi. Ada orang tak nampak apa, gelap je. Bila tidur gelap. Maklumlah dia banyak kerja, banyak benda letih, kan, otaknya letih, kan, hatinya pun mungkin ada keadaan yang macam-macam, kan. Jadi mungkin dia tak ada mimpi, mungkinlah, kan. Tapi hati dia tenang. Dia tanya, macam mana dah buat istikharah ke? Dah buat istikharah. Berapa kali dah buat? 100 kali istikharah. Punyalah, habis hati rasa apa? Ada mimpi tak? Tak ada mimpi. Oh, tak ada mimpi. Ada petunjuk-petunjuk? Tak ada petunjuk apa? Tak ada. Habis hati tenang tak? Tapi hati saya tenang.
Tenang macam mana? Tenang nak ambil ke tenang nak tolak? Tenang nak ambil. Ambil lah. Jadi tenang tu maknanya yakin. Allah dah masukkan keyakinan dalam hati seseorang. Bila kita tenang, dia maka kita nak reda Allah, kita minta ke Allah, kita ikhlas, kita telus, kita berlaku benar. Kemudian Allah bagi ketenangan. Maka itu maknanya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena tengoklah. Ada orang yang gelak. Ini bukan istikharah, ni bukan nak kahwin aja kan. Nak kerja sama juga. Nak ambil vaksin, tak ambil vaksin, istikharah lah dulu. Kalau kita nak kena ambil kan, istikharah dulu. Semua benda besar-besar kita kena ambil. Kita buat vaksin, buat istikharah. Jadi yakin itu bukan sahaja tidak ragu-ragu, tetapi maknanya hati tenang. Hati tenang bersama dengan keputusan kita. Tenang bersama keputusan sebab kita yakin. Itu maknanya Allah bagi. Itu nurul yakin. Nurul yakin, ada keyakinan. Allah bagi cahaya, kita rasa tenang. Jadi tenang tu petunjuk daripada Allah. Jangan kita ingat kita rasa kami kita istikharah rasa gelisah je, rasa tak sedap hati je. Rasa tak sedap hati lah nak kan orang tanya kita, orang Pinang kita, Assalamualaikum, macam mana dah buat istikharah? Dah, saya dah buat dah berapa kali? 1000 kali saya buat istikharah. Macam mana? Tenang ke? Tak tenang. Ustaz kata kalau tenang boleh terima. Tak, saya tak tenang. Saya tak tenang. Minta maaf lah, hati saya tak tenang lah. Baru istikharah tak tenang, apalagi tengok muka kamu lagi tak tenang. So tangguh dulu. Tangguhlah, tak apa. Maknanya Allah bagi petunjuk kat kita kan. Tak tenang kan. Tenang ni nurul yakin dipanggil. Maka di sinilah kita nak kena faham, yakin itu adalah merupakan ilmu yang sempurna tanpa sebarang keraguan, dan ia akan menjadi pemangkin kepada amal. Pemangkin kepada amal. Yakin kita menyebabkan kita beramal. Buat nak kita. Dan ia merupakan satu yang sabit, satu yang tetap, yang tidak ada bolak-balik, tidak ada goyah dalam diri dalam kita. Maka sebab itulah hakikat yakin ialah kita tenang dengan ilmu kita, tenang dengan pandangan kita, tenang dengan pilihan kita. Itu tenang, itu yakin. Itu yakin. Berkata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kehidupan hamba di dunia dan di akhirat tidak sempurna. Kehidupan hamba di dunia dan di akhirat tidak akan sempurna tanpa yakin dan afiah. Disebut pula yakin dan al-yakin wal afiah. Jadi maknanya kita ni hidup ni takkan sempurna tanpa ada satu yang disebut al-yakin. Maka yakin dan afiah, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia kata al-yakin, yakin itu menghindarkan azab akhirat, al-afiah itu menghindarkan penyakit dunia daripada hati dan jasadnya. Jadi yakin ini ialah satu yang bersangkut paut dengan akhirat. Jadi tenang ni bukan sangkut paut dengan dunia. Tidur, nampak dia tidur tenang, dia tidur kan, tidur tenang kan. Padahal mak ubat tidur kan. Jadi yakin ini, al-yakin ialah satu yang ulama-ulama hurai sini, al-yakin adalah satu yang memberi ketenangan untuk akhirat, untuk selamatkan kita daripada azab akhirat contohnya. Itu al-yakin, untuk selamatkan kita daripada murka Allah. Itu al-yakin. Dan al-afiah, afiah ini pula ialah kita menghindarkan penyakit-penyakit, kerosakan di dunia ini daripada hati dan jasad. Itu afiah. Sihat wal afiah. Sihat wal afiah. Afiah ni kesempurnaan kepada kesihatan. Kalau sihat wal afiah. Jadi afiah ni apa dia? Afiah sangkut paut dengan kehidupan kita kat dunia ni. Al-afiah. Akhirat pun ada juga. Tetapi di gambar sini ialah untuk kita menghindarkan daripada penyakit-penyakit. Jadi bagi setengah-setengah salafus salih pula, orang-orang salafus salih, al-yakin itu adalah seluruh iman. Jadi yakin itulah yang menunjukkan kekuatan iman kita. Jadi patah balik kan, yakin tak ada ragu-ragu. Sejauh mana ragu-ragu kita pada sesuatu tu, maka selalu selama itulah kekuatan iman kita. Maka bila yakin, itulah kekuatan iman kita. Maknanya apa yang kita yakin, itulah seluruh iman kita. Dan kemudian kalau kita sabar, as-sabru minal iman. Ada orang cakap, selalu cakap sabrun minal iman. Sabar dia sebahagian daripada iman. Sabar separuh daripada iman, tapi yakin seluruh iman.
Al-iman, yakin. Jadi sebab itulah kita sebut sini kedudukan yakin berbanding dengan kedudukan al-yakin, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah, berbanding dengan iman, yakin dan iman samalah seperti roh dan jasad. Roh dan jasad. Jadi sebab itulah kita lihat di sini bagaimana inilah asas kepada al-tadhiyah. Jadi bagi kita hari ini kita nak kena rasa bahawa kita kena meningkatkan keyakinan kita. Macam mana nak meningkatkan keyakinan kita? Ini satu tajuk ni saya ingat seorang besok pun. Seorang besok. Dia ada ilmu yakin. Dia ada ainul yakin. Dia ada hakul yakin. Yakin dia ada 3 peringkat. Baik, sebelum kita pergi kepada proses yakin tu untuk membina kekuatan tadhiyah dan amal, maka insya-Allah kita tengok dalam Al-Quran yakin yang perkataan yakin yang ada dalam Al-Quran ni, yang akarnya root itu yakin tu ada dah disebut 26 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam berbagai tempat dan isunya lah. Ada kalanya yakin itu disebut sebagai sifat orang beriman. Jadi kalau kita tidak ada keyakinan, maka seolah kita tidak beriman walaupun kita Islam. Dalam surah Al-Baqarah Allah menggambarkan kepada kita, wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Pertama sekali Allah gambarkan orang-orang beriman itu mereka beriman dengan apa yang diturunkan ke atas mereka dan beriman dengan apa yang diturunkan sebelum mereka kitab-kitab tadi, dan daripada akhirat mereka orang-orang yang yakin. Jadi salah satunya yakin ini bermakna ialah dia merupakan sifat orang beriman. Jadi kalau yakin tidak pada Allah, yakin pada janji Allah, itu sifat iman orang beriman. Yang kedua, ada kalanya yakin itu disebut sebagai hikmah Allah. Yakin ni hikmah Allah atas perbuatannya, af'alnya kepada makhluk, supaya hambanya mendapat darjat yakin. Seperti Allah firmankan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kebesaran dan kekuasaan kami di langit dan di bumi, supaya menjadilah ia orang-orang yang yakin, percaya sepenuh-penuhnya. Ini Al-An'am ayat 75. Jadi yakin ni juga adalah merupakan salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan perbuatannya. Macam sekarang ni kita berada di hidup ni, semua ni perbuatan Allah. Semuanya perbuatan Allah. Maka bila berlaku sesuatu pada kita, kan, maka kita yakin ini daripada Allah, ada hikmah. Kita yakin, kita bergantung pada Allah, kita serahkan semua pada Allah. Itu al-yakin. Jadi Allah gambarkan dalam ayat ini, surah Al-An'am ini, tentang Nabi Ibrahim. Allah gambarkan bahawa dia adalah golongan ahlul yakin, orang-orang yang yakin kepada Allah, kerana Allah bagi kepada dia cubaan, ujian, kebesaran, kekuasaan, tunjukkan kepada dia, maka dia menjadi orang yang yakin. Jadi sebenarnya sekarang ni kita tengok hikmah penciptaan, hikmah qada dan qadar, hikmah perbuatan Allah, af'al Allah yang berlaku pada kita. Maka sejauh mana kita boleh terima dia, tenang bersama qada qadar tu, sejauh itulah yakin kita. Sejauh itulah kita yakin dengan Allah. Jadi al-yakin ni juga merupakan hikmah yang Allah bagi pada kita. Allah bagi pada kita, kita boleh terima, sabar, kita boleh redha, kita boleh tenang. Maka itulah al-yakin. Jadi yakin ini juga merupakan hikmah. Dalam Al-Quran Allah gambarkan sejauh mana hikmah dia. So hikmah dia, tuan-tuan dan puan, apa hikmah dia? Hikmah dia, Allah bagi apa pun kita yakin dengan Allah. Itu satu kekuatan. Kan? Allah bagi kita hari ini macam-macam. Tuan-tuan dan puan, saya ada dapat satu mesej berkenaan dengan mimpi seorang wanita yang menggambarkan tentang akan berlaku huru-hara dan peperangan dunia ketiga. Kemudian daripada mimpi-mimpi tersebut, mereka telah tak tahulah siapa menuliskan langkah-langkah nak buat sekiranya berlaku perang.
maka dia tulis A, B, C, D sebagainya, kalah-kalah kan. Lalu berlaku perang, jumpa kat sini, pakai ini, buat apa sebagainya lah kan. Jadi bila saya baca, saya tengok tu, saya tengoklah, ada orang hantar kat saya tengok, saya baca, saya dapati wah, subhanallah kan. Maknanya apa yang digambarkan oleh Rasulullah peperangan kan, memang dahsyat. Kalaulah inilah gambarannya kan. Kemudian saya bayangkan yang lain pula. Bayang ini lain maknanya kan, maknanya ujian yang Allah beri kepada kita ni kan. Ujian yang banyak bertampuk-tampuk. Pandemik lah, lepas tu ekonomi lah, lepas tu bencana alam, lepas tu peperangan, macam-macam lah. Jadi ujian-ujian ini memang menyusahkan kita. Tak boleh nak lari. Kerana perang, simpan makanan pun terbakar habis makanan kan. Kalau ikut logik kita kan, terpaksa berlari sana berlari sini, pindah sana pindah sini. Zombie pula banyak, ada pula zombie, wujud pula zombie kan. Jadi tengok, wah masya-Allah, susahnya. Tapi apa ubat kepada susah tu? Apa ubat kepada takut tu? Takut tak? Takutlah. Siapa tak takut perang? Ada orang suka perang ke? Tak ada orang suka perang. Ada orang tak takut perang ke? Tak ada orang tak takut perang. Sebab bila perang, kena kat semua orang, termasuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, mak ayah kita kan? Kena semua, kena berlaku. Rumah kita kan? Semua berlaku kena kalau perang kan. Jadi maknanya sekarang ni, apa yang boleh merawat kita supaya kita boleh tenang, boleh okey dengan ancaman-ancaman tu? Al-yaqinu billah, yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Sebab Allah dah gambarkan dalam Quran. Contoh surah Al-An'am yang saya baca tadi kan. Apa yang Allah gambarkan? Allah gambarkan kebesarannya. Maknanya kita tengok perang. Perang hebat tak perang? Hebat. Katalah nuclear war dekat Laut Cina Selatan. Katalah mungkin tak? Mungkin. Tak mustahil. Berlaku nuclear war. Letup bom nuklear jatuh dekat Kuala Lumpur. Katakanlah kita duduk Kuala Lumpur. Jatuh duduk kat Kuala Lumpur. Jatuh sebiji kat Johor. Katakan kita orang Johor. Jatuh sebiji dekat Perak, orang Perak. Kita dah duduk dah dekat dalam apa dia panggil, Muslim village tu kan. Dah duduk dah dalam hutan. Belantara tiba-tiba bom jatuh betul-betul kat tempat kita duduk. Macam mana? Jadi susah tak? Susah lah. Jadi perang ni unpredictable. Tidak boleh dijangka. Sebab itu semua adalah rahsia Allah. Tapi apakah yang membina kekuatan kita? Membina kekuatan kita al-yaqinu billah, yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Apa yang kita yakin? Yang pertama, Allah tidak akan menzalimi orang beriman. Kita beriman tak? Alhamdulillah kita beriman. Kita mengucap kalimah syahadat, Allah tak akan zalimi kita. Yakin pada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Innallaha ma'al mu'minin, innallaha ma'as sabirin. Allah akan tolong. Allah bersama orang yang sabar. Orang yang bersama orang yang bertakwa. Jadi maknanya ni janji Allah. Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Jadi kita gambar sini, al-yaqin itu adalah hikmah. Apa sahaja perbuatan Allah yang mungkin kita rasa mengancam kita, menakutkan kita, mengancam kita, menakutkan kita, menyebabkan kita rasa diboikot, bersendirian, dalam keadaan susah, payah semana, al-yaqinu billah, kita yakin dengan Allah. Jadi al-yaqin dalam Al-Quran menggambarkan kepada kita bahawa inilah ubat kepada segala perkara yang menakutkan di akhir zaman. Sebab itulah yakin bersamaan dengan sejauh mana kita yakin pada janji Allah, yakin kepada Allah, maka sejauh itulah iman kita pada Allah. Sabar. Kalau sabar susah tak sabar? Sabar susah. Orang ketuk kepala kita, sabar, jangan lawan. Orang kutuk kita, orang fitnah kita, orang kutuk kita, cela kita, sabar, jangan lawan. Sabar kan. Orang geram macam kan. Geram. Sabar. Sabar susah tak? Susah juga sabar ni. Tapi yakin, sabar ni baru separuh iman. Nisfu minal iman, as-sabru nisfu minal iman. Sabar separuh iman. Jadi yakin 100%. 100% iman. Maknanya bila Allah bagi kepada kita,
kita tenang, hati kita tenang. Kenapa tenang? Sebab kita yakin Allah tak akan zalim kita, Allah tak akan aniaya kita, Allah tak akan buat benda yang kita tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan seseorang melainkan apa dia mampu. Kita tahu kita mampu. Kita mampu tak? Mampu. Mampu, insya-Allah mampu. Biiznillah. Allah tak akan beratkan kita melainkan apa yang kita mampu. Itu al-yaqinu billah, kita yakin dengan Allah. Jadi bila kita yakin dengan Allah, itulah kekuatan iman kita. Jadi sebab tu kita nak kena tingkatkan keyakinan kita pada Allah. Nak meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Jadi ini antara perkara dia sebut al-yaqin dalam Al-Quran. Allah menunjukkan nombor satu tadi, sifat orang Islam, dia yakin dengan Allah. Yang kedua, yakin ni sama dengan seluruh iman kita. Maknanya yakin ni lah kita berlapang dada, berbaik sangka, kita bergantung harap, kita meletakkan kita punya harapan kita, pergantungan kita, tawakal kita itu kepada Allah, berserah pada Allah, tunduk kepada Allah, al-yaqin. Kenapa? Yang Allah bagi itulah yang terbaik. Yang Allah bagi itu yang terbaik, kerana kita orang beriman. Maka ada tak takut? Ada takut, tapi takut itu disuppress. Suppress ni bahasa apa? Bahasa Inggeris. Suppress bahasa Melayu apa? Ditekan, diletakkan di bawah dengan yakin. Al-yaqinu billah. Yakin lebih besar daripada takut kepada ancaman-ancaman akhir zaman. Jadi mimpi yang diberikan kepada orang mukmin, firasat mukmin, ada yang benar, ada yang tak benar. Kita tak tahu yang mana satu. Jadi peringatan bagi kita, bukan jadi menakutkan. Alhamdulillah lah, dah ada orang merancang, berbincang sebagainya, baguslah. Saya tak kata tak bagus, tapi janganlah kita jadikan sebagai hujah dan dalil. Kena buat ni, kena buat macam ni, tak semestinya. Sebenarnya saya nak sebut kat sini, yang kita bayangkan World War 3 tak sama dengan World War 3 yang Allah akan bagi pada kita ni. Tak sama. Yang kita bayang itu mungkin kita tengok dalam TV. World War Zombie, World War 3, World War apa, macam World War sekarang ni. Dalam cerita-cerita banyak kan. Tapi tak apalah, mungkin ada kesamarataan. Tapi yang penting bukan ancaman. Ketakutan. Yang penting al-yaqinu billah. Yakin dengan Allah. Itu yang penting. Inilah yang menyebabkan kita terus beramal dengan tanpa ragu-ragu. Terus kita berkorban tanpa ragu-ragu. Kalau tidak, kita ragu-ragu. Dalam kesempatan lain pula, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengecam apabila seseorang itu tidak yakin dengan Allah, Allah kecam dia. Wa iza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatun minal ard tukallimuhum anna an-nas kanu biayatina la yuqinun. Sadaqallahu alazim. Ini kisah akhir zaman ni. Surah An-Naml, An-Naml ayat 82. Dan apabila sampai waktunya, ini akhir zaman. Kita zaman kita ni bila Allah tahu. Tapi zaman-zaman kita lah. Apabila sampai masanya, berlakunya hukuman atas manusia. Maksudnya Allah nak menghukum manusia. Maksudnya Allah nak mengecam. Allah nak cop manusia ni. Belum habis, belum kiamat lagi dia akan cop. Apa dia? Kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang, dabatul ard, daripada bumi. Jadi Allah gambarkan orang yang tak yakin, Allah akan cop dia sebelum kiamat. Sebelum kiamat Allah cop dulu. Maka Allah akan keluarkan sejenis binatang daripada yang melata disebut dabatul ard, yang akan menyatakan kepada mereka, yang akan beritahu bahawa manusia ini telah tidak meyakini ayat-ayat dan keterangan dan pengajaran kami. Bahawa manusia ni sebenarnya, kamu ni sebenarnya tak yakin dengan Allah. Dan an-nas kanu bi ayatina la yuqinun. Dia akan pergi kepada manusia, kemudian dia akan beritahu, memberi tanda, kamu ni sebenarnya tak beriman kepada Allah. Jangan sampai kita kena lah. Jangan sampai kita kena. Maknanya apa? Maknanya Allah nak menunjukkan al-yaqin ni penting. Penting yakin ni kepada orang beriman. Sampai peringkat dah majoriti tak beriman, yang beriman ni minoriti.
Golongan ghuraba ni, golongan yang asing ni, yang kena boikot ni, golongan yang sedikit ni, sampai peringkat Allah akan keluarkan satu binatang, dabatul ard, yang mana binatang ini akan pergi kepada manusia dan menyatakan, kamu tak beriman, kamu beriman, kamu tak beriman. Yang beriman sikit sangat, yang tak beriman ramai, majority pada masa itu. Ini Allah sebut. Maknanya al-yakin adalah pentingnya yakin, sebab Allah nak tunjukkan kepada kita di akhir zaman, jangan sampai Allah cop kamu secara terang-terang bahawa kamu tidak beriman. Sampai macam itu. Sebab al-yakin inilah al-iman. Yakin inilah yang digambarkan sebagai 100% iman. As-sabar nisfu minal iman. Sabar separuh iman. Jadi nak sebut kat sini, Allah sampai peringkat dalam Quran mengecam orang yang tidak beriman tadi. La yuqinun, mereka ni tidak beriman. Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan, yakin inilah satu perkara yang penting. InsyaAllah ia merupakan satu proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asas kepada at-tadhiyah, menjadi asas kepada pengorbanan. Jadi ada orang tu sembelih lembu, 100 ekor lembu disembelih, maka Allah gambarkan apa? Bukan darah yang datang pada Allah, bukan lembu yang mati yang banyak datang pada Allah, tapi at-taqwa, takwa kamu ni, apa yang ada kat dalam ni. Jadi sebab itulah yang kita tengok hari ni, bagaimana kita perlu yakin. Yakin dengan apa? Yakin dengan apa? Yang pertama, yakin dengan Allah sebagai pencipta, sebagai yang menjadikan, Allah sebagai yang af'al Allah, perbuatan Allah. Yakin ni perbuatan Allah, yakin ni sifat Allah, yakin ini nama-nama Allah yang maha agung, asmaul husna. Yakin. Yang kedua, yakin dengan janji Allah. Janji Allah, Allah sebut tadi kan, janji dia. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang beriman itu diri mereka, harta mereka dengan syurga. Bi anna lahumul jannah. Jadi maknanya yakin dengan janji Allah. Allah nak bagi apa? Syurga. Syurga ni apa tuan-tuan? Jangan kita nak bayangkan syurga. Kalau kita nak bayang boleh, bayanglah. Tapi syurga lebih hebat daripada yang kita bayangkan. Kita bayangkanlah kehidupan yang paling hebat sekali, syurga lebih hebat lagi. Suami isteri, kita bayangkan paling hebat, duduk dalam satu istana yang besar. Dalam akhirat ni, suami ada syurga dia, isteri ada syurga dia. Syurga masing-masing. Tapi boleh duduk sekali, duduklah, tak ada masalah. Nak duduk sekali, duduklah, tak ada masalah. Nak sama setiap hari jumpalah. Banyak hebatnya syurga ni. Allah jamin apa? Allah janji apa? Bila kita benar-benar menjual diri kita, harta kita dengan Allah, kita duduk di bawah Islam, perintah Allah, bi anna lahumul jannah, Allah ganti dengan syurga. Maka al-yakin adalah merupakan proses tarbiyah. Jadi macam mana nak dapatkan keyakinan, macam mana proses tarbiyah, insya-Allah kita akan sambung besok. Di mana tangkap tahap-tahap keyakinan tu ada 3. Ini huraikan, tapi macam mana nak proses, kita akan bincang besok insya-Allah. Kalau ada keizinan Allah SWT. Sebenarnya sejak akhir-akhir ni akan ada meeting makin banyak nampaknya. Meeting ni pun sekali lagi sambung meeting lagi. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita doalah supaya Allah memberkati pertemuan kita dan supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita tahu ni, taufik dan hidayah insya-Allah. InsyaAllah kita sambung besok. Mungkin besok pagi pukul 9 saya tak boleh buat. Mungkin saya akan buat Zuhur atau Asar besok. Pagi besok dah ada meeting besok pagi pukul 9. Mulanya pukul 9 tapi tak tahulah habisnya bila. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa shrah suduraha bi faydil iman wa jamil tawakkul alayka wa ahiha bi ma'rifatik wa amit ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir.
اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل ذلك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, di awal 10 Zulhijjah ini banyakkan zikir, banyakkan Quran, banyakkan doa. Hidupkanlah malam-malam dengan tahajud ataupun dengan doa kurang-kurang. Mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.